Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 1385. Antara paparan utama. UMNO akan jadi hubul watan yang sederhana. Antara perkauman dan balas dendam. Buku bertemu ruas, siapa menjilat, siapa yang akan kena ngap. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Presiden UMNO Datuk Seri Mohamad Hassan menyeru agar semua ahli UMNO mempertahankan kerajaan perpaduan. Beliau tidak mahu lagi mendengar mana-mana pihak menyebarkan pelbagai naratif yang mengelirukan. Malah kita mesti menoktahkan segala kekeliruan dan bekerja seolah-olah ini adalah kerajaan milik dan dipimpin UMNO sepenuhnya. Saya mahu semua perwakilan dan ahli UMNO jelas dalam perkara ini. Tidak mahu kita ada sedikit kesangsian pun kerana segala kekeliruan itu natijahnya ialah masalah yang tidak akan berkesudahan, tegas Mohamad. Ahli Parlimen Rembau itu berkata demikian ketika perasmian Perhimpunan Agung Pergerakan Sayap Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur, DPTC KL pada Rabu. Beliau menegaskan UMNO kalah masa pilihan raya umum ke-15 dan tidak ada pilihan bagi mereka kecuali berusaha untuk menjayakan kerajaan yang ada. Merujuk kepada usul yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah mengenai penubuhan kerajaan perpaduan, beliau berkata Perikatan Nasional telah menolaknya tetapi UMNO BN menerimanya demi kestabilan negara. Jadi dari sebuah parti yang tewas, UMNO menjadi pelengkap kepada pembentukan kerajaan yang ada hari ini. Lalu terbentuklah kerajaan perpaduan dengan sokongan UMNO. Alhamdulillah. Sesungguhnya perancangan Allah itu lebih baik. Dengan hanya 30 kerusi, BN menjadi penentu kepada keabsahan sebuah kerajaan. Bayangkan implikasi kepada UMNO jika kita mensia-siakan peluang ini. Jika kita gagal menjayakan kerajaan, rakyat akan muak dengan politik negara, ujarnya. Mohamad yang juga Menteri Pertahanan mengingatkan bahawa prestasi dalam kerajaan akan menentukan sama ada UMNO boleh dipercayai atau tidak. 4 tahun negara terumbang-ambing tanpa kejelasan bermatlamat dan bernegara dan bangsa. Katanya mengulas mengenai pentadbiran dahulu yang diterajui pimpinan Tan Sri Mahyadin Mat Yassin dan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Beliau menekankan UMNO akan menguruskan perbezaan dalam politik demokrasi berdasarkan kepentingan perpaduan dan kesepakatan nasional. Realitinya ialah UMNO sebenarnya mewakili kepentingan Melayu dan Islam dalam kerajaan perpaduan. Jadi mari kita terokai jalan untuk mengukuhkan kerjasama ini di pelbagai peringkat dan lapangan. Kerana untuk UMNO kembali ke acuan identiti politik yang terlalu sempit dan terlalu terbatas hanya akan lebih membataskan potensi UMNO dan Malaysia, jelas Mohamad. Katanya UMNO dan Barisan Nasional sedang melalui eksperimen politik yang sangat penting daripada untuk memerintah kepada bersatu untuk memerintah, iaitu pembentukan persefahaman politik yang berasaskan perpaduan dan kepentingan nasional. Jika selama berpuluh tahun UMNO telah terbiasa dengan persefahaman politik to rule, namun trend yang kita lalui waktu ini pula ialah to unite and to govern, tegasnya. Mohamad merayu kepada semua perwakilan UMNO agar membina kembali Parti Keramat Melayu itu yang sudah hancur dan rosak. Beliau menjelaskan perjuangan UMNO sebagai parti nasionalis ialah mempertahankan Melayu dan Islam yang cintakan tanah air. Kita dilabel parti kesukuan dan perkauman fanatik. Sekarang hanya kerana haluan politik kita berbeza, kita difitnah membelakangkan Melayu dan Islam pula. InsyaAllah UMNO akan memperjuangkan Islam dan Melayu dalam kerangka hubul watan yang lebih sederhana dan lebih menghargai kepelbagaian Malaysia dengan unit politik dan sosialnya yang beraneka agama, kaum dan etnik serta budaya, jelasnya. Dalam ucapan pengulungan sepenepau tersebut, beliau mengulangi kedudukan parti itu dalam kerajaan perpaduan dan merayu agar memberi peluang kepada pemimpin parti menerokai dinamik politik yang baru. Mari kita tinggalkan benih untuk masa depan agar terus subur dan jadi tempat mereka berlindung. Pohon yang akan membesar tempat anak cucu kita nanti berlindung daripada hujan dan panas. Kalau berbuah, buahnya boleh dimakan bersama. Kalau hujan petir, di situlah mereka berteduh. Kalau panas, di situ juga mereka akan berteduh, katanya.
Pada masa yang sama, beliau membidas mereka yang meminggirkan serta melupakan jasa pohon tersebut sehingga ingin membunuhnya setelah menikmati hasilnya sambil menyalahkan pihak lain. Banyak sekali orang dalam UMNO yang menyeru untuk kita bangkit, mengkritik itu dan ini sedangkan mereka lupa UMNO kecundang dikala kita juga dahulu sebahagian kerajaan. UMNO tidak akan bangkit jika kita terus terperangkap dalam blame game ini. Nasib dan masa depan UMNO adalah urusan kita. Tiada yang mampu mengubah nasib UMNO kecuali kita jua, tegasnya. Hubbul Watan yang disebut oleh Muhammad bermaksud kecintaan kepada tanah air adalah termasuk dalam tuntutan agama menurut pandangan ulama dahulu dan hari ini. Mereka berpendapat walaupun tidak ditemui hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang khusus mengenainya, tetapi itulah amalan baginda dalam tadbir urus negara ketika zamannya yang menjadi ikutan para sahabat dan menyemarakkan ajaran Islam ke seluruh dunia. Hubbul Watan itu juga yang terangkum dalam konsep Malaysia Madani yang dicetuskan oleh PMX Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah tentu ia bukan dengan cara ekstremis mengkafirkan orang itu atau menyesatkan orang ini. Kesimpulannya, kesederhanaan adalah jalan kita untuk terus maju ke hadapan demi kelangsungan. Bukan hanya UMNO, malah seluruh bangsa Malaysia, tidak mengira kaum dan agama. InsyaAllah dengan kebijakan yang bermanfaat kepada rakyat, tiada maruah Melayu yang tergadai dan tiada Islam yang terancam di negara ini. Sentimen perkauman dan agama sempit yang dimainkan oleh pihak pembangkang menghasut rakyat membenci sesebuah parti politik kerana bangsanya amat bertentangan dengan semangat muhibah berbilang kaum di Malaysia. Politik kepartian tidak sepatutnya menggunakan sebarang sentimen perkauman yang boleh memecah belahkan rakyat demi mendapat kuasa. Namun begitu, nampaknya sentimen perkauman diguna sebagai api untuk menghentam dan menghasut orang lain dan ia terlalu jauh bertentangan dengan semangat Malaysia sebenar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat untuk tidak mempercayai naratif sentimen kaum yang terus dimainkan pemimpin perosak yang sentiasa mempertikaikan sebarang bentuk bantuan yang disalurkan kerajaan kepada kaum bukan Melayu. Anwar berkata beliau yang baru mengambil alih kepimpinan kerajaan pada November lepas terpaksa menyusun kerangka ekonomi dalam keadaan situasi negara yang mempunyai pelbagai masalah. Saudara juga tahu negara ini sekarang menghadapi pertarungan besar iaitu membangkitkan sentimen seolah-olah orang Melayu hilang kuasa, jadi miskin dan Anwar sebagai Perdana Menteri hanya menjaga China dan India sahaja. Ini naratif yang dibawa, katanya dalam satu kenyataan di Petik Malaysia Kini. Tapi saudara tahu itu, sebab itu perlukan kerjasama saudara bahawa ini fitnah dan tidak benar. Saya hari ini, betul saya sebut tentang beberapa projek untuk orang India, tetapi tidak kurang projek untuk masyarakat desa dan orang Melayu, katanya. Pada masa yang sama, Anwar turut menyeru pimpinan masyarakat India di negara ini supaya bersepakat dengan satu hala tuju tanpa mengira pandangan politik. Beliau berkata walaupun dalam kalangan pemimpin biasanya berbeza pandangan politik dan dasar serta kadang-kadang ada yang mempunyai pandangan yang keras, namun melalui kesepakatan akan memudahkan beberapa rangka yang dipilih kerajaan. Hanya dengan satu tekad yang disebut tadi, kemahuan politik beberapa rangka yang kita pilih bersama itu baru mudah kita laksanakan, katanya. Mengulangi tekad untuk menghapuskan kemiskinan tegar sebelum akhir tahun ini, Anwar berkata perkara itu tidak harus dilihat sebagai agenda untuk orang India semata-mata yang merupakan kaum teramai dalam kelompok miskin tegar. Saya memerlukan sokongan anda. Kebanyakan dasar mengambil berat semua Melayu, India, Cina, Iban dan Kazakh. Ya, saya terima itu tetapi keseluruhan dasar tidak akan berasaskan kaum tetapi berasaskan keperluan. Jika kita bercakap mengenai kemiskinan, ia mengenai kemiskinan, katanya. Dalam pada itu, Anwar menolak dakwaan bahawa beliau menggunakan sistem perundangan negara untuk membalas dendam terhadap mana-mana individu. Anwar berkata malah beliau sentiasa menghormati undang-undang negara termasuklah tidak mencampuri tugas-tugas serta keputusan yang dibuat oleh peguam negara dan hakim terhadap sesuatu pendakwaan. Kalau benar saya dendam sudah ramai yang terperosok ke penjara Sungai Buloh, tetapi saya tahu perlunya kita pertahan prinsip keluhuran undang-undang. Siapa yang mahu disiasat didakwa itu bukan kuasa saya. Kuasa saya terhad kepada pengarahan terhadap institusi keselamatan menjalankan tugas mereka dengan tegas dan berani, tegas Anwar di petik bernama. Anwar berkata beliau tidak boleh mengarahkan peguam negara untuk mendakwa kerana sesuatu pendakwaan mesti mempunyai fakta yang kukuh. Anwar juga berkata beliau tidak mahu menjadi seorang pemimpin yang menggunakan kuasa untuk menindas dan menzalimi mana-mana individu. Perdana Menteri menegaskan selama 7 bulan memimpin negara, beliau tidak pernah meminda perjawatan institusi kehakiman. Apa sahaja yang dikemukakan oleh jawatankuasa membawa kepada Ketua Hakim Negara dihantar kepada saya ikut proses sahaja. Tidak ada satu pun yang saya pindah. Melainkan kalau hakim itu punya rekod yang mungkin dipertikai, katanya.
Benar sudah tiba masanya tata kelola serta pentadbiran negara ini dibersihkan tanpa wujud unsur negatif, malah politik negara perlu terhindar daripada adu domba atau merendahkan martabat pihak lain. Namun yang agak kelakar, martabat pihak di sebelah sana kebiasaannya dijatuhkan oleh mereka sendiri, sama ada melalui kenyataan dangkal atau tuduhan sembrono yang tidak disedari. Perlu diingat, mencari kelemahan dan kesilapan pihak lain merupakan politik tidak matang dan ia bukan konsep yang dibawa sang pemilik tubuh bernama Anwar Ibrahim. Kalau tiada apa-apa yang disapu di bawah kapet, apa yang ditakutkan sangat? Kini canang sudah dipukul, yang capik datang bertongkat, yang buta teraba-raba. Yang tuli leka bertanya. Terang lagi kan bersuluh, ia bukan lagi satu rahsia dan bukan satu telahan semata. Sabtu lalu, bekas Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Tan Sri Anwar Musa secara rasminya telah menjadi ahli PAS. Perkara itu diumumkan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan pada ceramah perdana Gelombang Kebangkitan Rakyat. Pada majlis berkenaan, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dengan bangga turut menyerahkan nombor keahlian PAS kepada Anwar. Menurut Taqiyuddin, Anwar merupakan antara 3,000 keahlian baru PAS yang diterima parti itu di beberapa negeri. Dalam mesyuarat di Port Dickson, ramai yang mohon nak jadi ahli parti kita. Saya difahamkan dalam Parti Peribumi Malaysia Bersatu pun ramai. Begitu juga dalam keahlian Perikatan Nasional PN sendiri. Ia dari pelbagai latar belakang lapisan masyarakat, orang kampung, orang biasa, pegawai tinggi dan rendah kerajaan termasuk tokoh-tokoh, katanya dipetik Sinar Harian. Setelah menukar jenama perjuangan secara rasmi, Presiden Muafakat Nasional MN itu terus mengucapkan good luck kepada Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang menyatakan tekadnya untuk mempertahankan 3 negeri di bawah kerajaan perpaduan iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang pada pilihan raya negeri PRN. Menurutnya, sebagai seorang Presiden Parti, Ahmad Zahid semestinya cuba membina keyakinan ahli-ahlinya dengan menyatakan komitmennya sebegitu pada Perhimpunan Agung UMNO PAU 2023. Itu kenyataan yang baik. Tak salah pada saya bagi seorang Presiden Parti menyatakan tekad nak pertahankan. Tetapi rakyat pun dah buat tekad siapa yang mereka nak undi. Saya respect, itu tugas dia. Tapi di Kelantan pun selama 34 tahun, UMNO berikrar untuk merampas negeri itu tapi tiap-tiap kali pilihan raya kalah juga, katanya. Ujarnya sememangnya PAU sudah terkenal sebagai tempat untuk mana-mana pemimpin menyedapkan hati masing-masing atau dalam bahasa kasarnya jilat-menjilat. Bagaimanapun katanya percayanya rakyat sudah ada tekad dan keputusan mereka. Wah, bukan main lancang Anwar Musa menghina UMNO setelah sah menjadi ahli PAS. Bukan setakat itu sahaja, Anwar turut mendakwa kononnya UMNO bukan lagi menjadi pilihan rakyat apabila lebih 2 juta ahli sudah meninggalkan parti itu. Ini kerana menurut beliau, UMNO bukan lagi parti yang mengutamakan perpaduan rakyat atau menjaga kepentingan agama, bangsa dan negara. Realitinya hari ini, UMNO bukan lagi parti pilihan rakyat. 2 juta ahli parti itu sudah meninggalkan UMNO sebelum pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Ia sudah bertukar menjadi satu parti menjaga kepentingan individu, menjaga kepentingan kelompok dan puak tertentu. Sekarang ini mereka sibuk menjaga dan menjadi tukang sapu kepada parti DAP semata-mata. Katanya seperti dipetik Berita Harian. Benarkah apa yang didakwa Anwar? Sebelum ini, UMNO Kelantan menyifatkan lebih 1,000 ahlinya akan mengikut jejak langkah Tan Sri Anwar Musa menyertai PAS sebagai propaganda politik bekas Ketua UMNO bahagian Ketereh. Ketua Penerangan UMNO Negeri Datuk Zawi Osman berkata pihaknya sudah masak dengan strategi dan pendekatan yang diambil Anwar. Menurutnya, sepatutnya beliau terlebih dahulu mengajak anaknya yang juga Ketua Pemuda UMNO Ketereh menyertai PAS sebelum berkempen orang lain berbuat demikian. Bagi saya tidak perlulah bersikap propa dengan sekadar menyebut sahaja angka-angka ahli UMNO yang akan menyertai PAS. Kita sudah masak dengan cara beliau ini. Orang luar akan melihat kalau anak kandung beliau sendiri pun tidak meyakini tindakan ini, apatah lagi orang lain. Bak kata orang Kelantan, debek, lemah. Benar kalau anak sendiri pun tidak ikut perjuangan ayahnya, katanya dalam satu kenyataan pada 20 Mei lalu. Banyak pihak yang tidak menolak kemungkinan tujuan Anwar menyertai PAS untuk mencari tapak sebagai calon Dewan Undangan Negeri dalam pilihan raya negeri nanti. Walaupun beberapa kali kononnya menafikan yang beliau menyertai PAS bukan untuk dicalonkan atau mendapat jawatan tertinggi. Anda fikir rakyat ada masa untuk percaya kata-kata Anwar? Suka diingatkan kepada PAS supaya berhati-hati dengan langkah Anwar. UMNO telah masak dengan ragam dan perangai beliau ini. Silap langkah, PAS pula akan terjerat dengan permainan minda Anwar. Tetapi tidak mengapa, seronok juga untuk kita saksikan apa yang bakal berlaku bila buku bertemu ruas. Kita tengok siapa yang akan menjilat dan siapa yang akan kena ngap. Ingat, rakyat sentiasa memerhati.
Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.